Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama kali sama-sama kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, untuk kali ini Ustaz nak berkongsi dengan kamu sempena PKP ini sebelum berakhirnya. Okey, secara ringkas, padat dan mudah kamu nak faham. Moga-moga apa yang Ustaz sampai ini dapat memberi kamu kefahaman, dapat kamu menghayati, dan yang paling penting kamu dapat mengamalkan dalam kehidupan kamu. Okey, unit kedua di bawah tajuk utusan yang mulia. Okey, ni dalam bab akidah ni. Bab akidah, utusan yang mulia. Okey, disediakan oleh Ustaz sendirilah. Okey, kita pergi slide yang kedua. Kita tengok apa yang kita akan dapat daripada tajuk ini. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan Nabi? Apa maksud Nabi? Kita selalu dengarlah Nabi dan Rasul, tapi kita tahu tak apa maksud Nabi? Apa maksud Rasul? Okey, kita tengok sini apakah maksud Nabi. Maksud Nabi ialah seorang lelaki yang dikurniakan wahyu untuk diamalkan dan tidak diperintah menyampaikannya kepada orang lain. Kena kamu tahu maksud Nabi. Kamu kena tahu Nabi itu adalah seorang lelaki, bukan perempuan. Lelaki yang Allah bagi kepadanya wahyu. Untuk apa? Untuk dia amalkan untuk dirinya sendiri dan tidak diperintah untuk menyampaikan kepada orang lain. Itu Nabi. Nabi banyak. Yang kita dengar selama ni 25 itu Rasul. Nabi beratus ada. Sebab tu kita tidak ketahui Nabi. Walaupun ramai, kita tak banyak kita tahu. Sebab dia diwahyukan oleh Allah, tapi diamalkan untuk dirinya sahaja, tak diperintah oleh Allah untuk sampai kepada orang lain. Okey, tengok yang kedua. Okey, apakah yang dimaksud Rasul? Apa tadi Nabi, Rasul pula. Apa maksud Rasul? Rasul ialah seorang lelaki yang dikurniakan wahyu untuknya. Yang dikurniakan wahyu untuk diamalkan dan diperintah untuk menyampaikannya kepada orang lain. Dia dapat wahyu untuk amalnya sendiri dan juga diperintah oleh Allah untuk disampaikan kepada orang lain. Kepada orang lain. Sebab tu kita tengok Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah Nabi dan dia juga adalah Rasul. Dia amal untuk dirinya dan juga dia menyampaikan kepada orang lain. Dan pada hari ini kita masih lagi buat kerja yang Rasulullah buat. Menyampaikan kebenaran, kebaikan, mengkhabarkan benda-benda yang baik. Itu kerja-kerja Rasul dulu, iaitu menyampaikan kebenaran, menyampaikan wahyu. Cuma beza kita dengan Rasul, kita tidak menerima wahyu. Kita hanya menjalankan amanah yang Rasulullah telah jalankan dahulu, iaitu berpesan-pesan dengan kebaikan dan mencegah benda-benda yang mungkar. Kita disuruh oleh Nabi kita supaya menyampai benda-benda yang baik dan beri peringatan perkara-perkara yang dilarang dalam agama kita. Okey, seterusnya. Apakah hukum beriman dengan Rasul? Apakah hukum kita beriman dengan Rasul? Okey, hukumnya wajib beriman dengan Rasul. Apa buktinya? Apa dalilnya? Iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله صدق الله العظيم. Surah An-Nisa juzuk keempat ayat 136. Okey, maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasulnya. Wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasulnya. Inilah ayat Al-Quran yang mewajibkan kita beriman kepada Rasul. Okay, next. Okay, nyatakan nama-nama Rasul Ulul Azmi. Nyatakan nama-nama Rasul Ulul Azmi. Okay, yang kamu tengok dalam skrin ni, dalam video ini, ada 25 Rasul. Dia juga Nabi dan Rasul. Kalau Nabi sahaja banyak, tapi tidak dinyatakan di sini. Kamu tengok di sini hanya ada 25. Dan dalam 25 Nabi dan Rasul ini, ada 5 yang digelar sebagai Rasul Ulul Azmi. Yang digelar. Okey, kita tengok. Biasa kita dah nyanyi kan, masa kecil dulu kita nyanyi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Khatimul Anbiya. Biasa kita nyanyi. Ustaz tak pandai, tak ingat, tapi bolehlah sikit-sikit. Okey, yang dimulai dengan Nabi Adam alaihissalam dan berakhir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. 5 Nabi Ulul Azmi, iaitu yang pertama Nabi Nuh, dan kedua Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Kena ingat, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita panggilnya Ulul Azmi? Kita tengok seterusnya, slide seterusnya. Okey, ini apakah yang dimaksudkan dengan Rasul Ulul Azmi? Apa? Sebab kita dengar, kenapa Ustaz 5 orang tu sahaja yang dipanggil Ulul Azmi? Apa maksud Ulul Azmi? Okey, kita tengok apa yang dimaksudkan dengan Rasul Ulul Azmi. Iaitu para Rasul yang memiliki ketabahan yang luar biasa. Ketabahan yang memiliki, yang ada ketabahan yang luar biasa untuk menghadapi ujian dalam menyampaikan risalahnya. Mereka ialah Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ni mempunyai ketabahan yang luar biasa. Sebab apa? Ketika mereka hidup bersama dengan umatnya, dalam menyampaikan risalah wahyu Allah kepada umatnya, Nabi ini diuji dengan pelbagai dugaan, cabaran, dan mereka tabah menghadapi dugaan tersebut. Dengan macam-macam ujiannya. Sebab itulah mereka digelar sebagai Rasul Ulul Azmi. Kalau kamu nak secara detail 5 Rasul ini, kamu boleh rujuk kepada buku-buku yang lebih mendalam lah, yang akan cerita kepada kamu kisah-kisah Nabi ini, kenapa mereka digelar sebagai Ulul Azmi. Dalam video, dalam perkongsian ini kita ringkas sahaja supaya kamu faham apa yang dimaksudkan dengan Rasul Ulul Azmi. Okey, seterusnya kita tengok apakah peranan Rasul. Apa peranan Rasul ni? Bila Allah wahyukannya, apa peranan dia terhadap umatnya? Apa peranan dia? Kita tengok yang pertama, peranan Rasul, iaitu menyampaikan wahyu. Bila Allah menurunkan wahyu melalui malaikat Jibril dan
diserahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu peranan Nabi. Dia akan ambil wahyu tadi dan dia akan sampaikan, sama ada dalam bentuk disampaikan kepada umatnya pada masa itu, khabar berita tentang larangan Allah, tentang macam-macam lah dalam Al-Quran dia sampai. Okey, yang kedua, membimbing manusia dan jin, membimbing manusia dan jin supaya beriman kepada Allah. Itu peranan Nabi. Dia pergi kepada manusia, dia berdakwah, dia menyuruh kepada akidah yang Isa. Orang zaman dulu, zaman masyarakat musyrik dulu, dia sembah patung, dia sembah benda-benda yang bukan selayaknya. Dan Allah dan Nabi ini peranan dia pergi kepada manusia, menyuruh manusia supaya kembali kepada fitrah, iaitu menyembah Allah. Bukan sahaja manusia, bahkan jin pun turut Nabi berdakwah supaya beriman kepada Allah. Ingat, bila kita balik akhirat nanti, bukan kita je dipersoalkan, ada seorang lagi, ada satu golongan lagi, ada golongan jin pun juga akan dipersoalkan apa yang mereka buat di dunia dahulu. Yang ketiga, peranan Nabi Rasul menjelaskan cara hidup yang diredai Allah. Nabi dia terangkan kepada umatnya macam mana cara hidup yang Allah redha ketika kita berada di dunia ini. Kita tidak boleh buat sewenang-wenang, sesuka hati kita je nak buat. Kita rasa kita hebat, kita buat benda yang macam tu. Kita rasa kita dah kaya, kita buat benda yang macam ni. Tidak boleh. Ada kaedah, ada cara yang kita hidup di dunia ni mesti kita ikut, barulah Allah redha dengan cara kita hidup itu. Kalau kita ikut hati kita, maka binasa. Kita kena ikut cara yang Nabi kita ajar. Dengan cara macam mana? Bila kita buat muamalah dalam masyarakat, kita kena saling bantu-membantu, tolong-menolong, tidak sombong, tidak angkuh. Kalau ada orang yang susah, kita tolong, sedekah dan sebagainya. Yang keempat, mendidik manusia berakhlak mulia. Itu peranan Nabi, dia didik supaya kita ni berakhlak mulia. Yang kelima, mengajarkan cara beribadah yang sempurna. Itu tengok peranan Nabi, dia ajar kita. Kalau Allah tu turunkan wahyu, tak ajar supaya kita sembahyang, kita pun tak tahu macam mana. Sebab itulah Allah bagi wahyu ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga seorang manusia untuk sampai kepada kita supaya kita faham macam mana kita nak melaksanakan ibadah 5 waktu, daripada subuh sampailah waktu isyak, dengan memula dengan takbiratul ihram sampailah kita bagi salam. Diterang oleh Nabi satu persatu secara perinci supaya kita faham dan kita dapat laksanakan dengan sempurnanya. Yang keenam, menjadi contoh tauladan kepada manusia. Nabi jadi role model kita. Apa-apa kita rujuk pada Nabi. Nabi makan, minum, bermuamalah, bernikah, kahwin, berniaga, kehidupannya kita perlu contohi Nabi, bukan kita contohi benda lain. Kita di dunia ni macam-macam kita contoh. Tengok orang tu hebat, kita contoh orang tu. Kita tengok orang ni famous, kita contoh orang ni. Tidak sedemikian. Yang perlu kita contoh adalah Nabi kita, kerana dia adalah terletak pada dirinya tu satu kudu hasanah yang perlu kita contohi. Kita ambil sebagai role model Nabi. Tak sia-sia, insya-Allah tak akan sia-sia kita mengambil Nabi sebagai tauladan kita. Apa yang Nabi buat kita contohi. Okey, itu peranan Rasul. Okey, seterusnya kita pergi jelaskan kepentingan beriman kepada Rasul. Jelaskan kepentingan beriman kepada Rasul. Apa kepentingan kita beriman kepada Rasul ni? Apa yang kita dapat kepentingannya? Mesti ada kepentingan. Yang pertama, meyakini dan menyayangi Nabi dan Rasul sebagai utusan Allah. Penting. Kita kena menyayangi Nabi kita dan Rasul sebagai utusan Allah. Kita tidak boleh membiarkan orang menghina Nabi kita, menghina Rasul kita.
Bahkan kita kena sayang Nabi kita. Okey, yang kedua, melaksanakan ajaran yang dibawa oleh Nabi dan Rasul. Kita kena laksanakan ajaran yang dibawa oleh Nabi. Apa yang Nabi suruh kita buat yang tu. Apa yang Nabi larang kita buat, jangan kita buat. Ini tak apa yang dilarang kita buat, apa yang disuruh kita malas. Nabi suruh kita supaya kita tunaikan ibadah solat 5 waktu, tapi kita malas. Ada yang melambatkan solat, ada yang mengambil ringan tentang solat, ada yang solat pun tak cukup. Bila Nabi larang, kita buat. Nabi larang kita, contohnya mengambil hak orang lain, mengambil harta anak yatim, buat benda-benda yang tidak bagus. Bila benda tu kita buat pula. Kerana apa? Kerana nafsu kita suka pada benda tu. Jadi kita kena jauhi benda-benda macam tu. Sebab tu kita kena beriman kepada Rasul. Barulah bila kita beriman, kita akan laksanakan apa yang disuruh oleh Nabi. Kerana apa yang disuruh oleh Nabi adalah datang daripada wahyu, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, sentiasa berakhlak mulia. Bila kita beriman kepada Rasul, kita akan menjadi seorang yang berakhlak mulia. Sebab apa? Sebab kita contoh Nabi. Nabi buat macam tu, kita buat macam tu. Sebab tu jadi akhlak pun kita mulia, cantik. Dengan ibu bapa kita menghormati, dengan kawan-kawan kita saling menghormati, dengan guru kita menghormati, jaga adab, kan cantik. Okey, yang keempat, meneruskan dakwah Nabi. Ini penting. Bukan semua orang boleh meneruskan dakwah. Cuma dalam skop tertentu. Macam Ustaz boleh berdakwah kepada kamu dalam skop di sekolah, dengan sentiasa mengingatkan kamu benda-benda yang baik, melarang kamu ataupun memberi peringatan kepada kamu supaya tidak membuat perkara-perkara yang sia, perkara-perkara yang boleh memudaratkan diri kamu. Itu skopnya. Okey. Yang kelima, yakin dan bersungguh-sungguh melakukan ibadah. Yakin dan bersungguh-sungguh melakukan ibadah. Bila kita baca Quran tu, kita tadabbur, kita baca dengan betul-betul, dengan menghayati bacaan kita, dengan sebutan tajwid kita, makhraj huruf kita betul. Kita usahalah setakat kita boleh usaha. Walaupun kita ada kekurangan, biasa kita sebagai manusia. Yang penting kita belajar dan kita terus berusaha bersungguh-sungguh untuk membaiki ibadah kita. Okey. Seterusnya, apakah bukti tindakan kita beriman kepada Rasul? Dia kena ada bukti. Setiap perkara mesti ada bukti yang menunjukkan kita ni beriman kepada Rasul. Okey, tengok yang pertama. Sentiasa mengamalkan ajaran Rasulullah. Itu buktinya. Bila seorang itu sentiasa melaksanakan amalan, mengamalkan ajaran Rasulullah, itu terbukti dia sayang kepada Nabi, dia beriman kepada Nabi. Siapa yang perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dia buat. Dan apa sahaja benda yang Allah tegah, yang Nabi suruh kita jauh, seperti dosa dan maksiat, dia buat. Itu contoh bukti yang kita ni memang beriman kepada Rasul. Yang kedua, menelusuri. Susah nak sebut. Menelusuri sirah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita buka sirah Nabi, kita buka buku-buku sejarah tentang Nabi. Kita nak menghayati dan kita nak tengok, kita nak faham ceritanya. Macam mana Nabi hidup, macam mana Nabi bersosial, macam mana Nabi berdakwah kepada masyarakatnya. Di situlah kita dapat menghayati dan kita dapat faham bukti kita cinta pada Nabi, kita beriman kepada Nabi, dengan kita sentiasa mengulang kaji ataupun sentiasa cari rujukan tentang kisah-kisah Nabi, supaya dia menjadi ikutan pengajaran dalam untuk kehidupan kita. Okay, yang ketiga, bukti tindakan kita beriman kepada Allah, iaitu meneladani peribadi Rasulullah. Kita ambil tauladan Nabi sebagai role model. Bila kita letak Nabi sebagai role model kita, insya-Allah
selamat kita. Kenapa? Kerana pada ada Nabi itu sebagai contoh tauladan. Kita ambil, bukan kita ambil seseorang yang tidak bagus, kita jadikan role model seseorang yang tidak bagus. Itu tak betul. Nabi itu sebagai role model kita. Bila kita kecil, bila orang tanya kita, siapa role model kamu? Oh, saya macam ni ustaz. Oh, saya ni penyanyi ni ustaz. Waduh, sebagai hobi sudahlah, tak perlu jadi ikutan. Kena kita ikut penyanyi yang pelik-pelik, yang pelik-pelik dulu di luar sana, yang rambutnya berwarna-warni, yang tidak menutup aurat. Tu kan kita nak jadikan sebagai tauladan kita? Tidak betul macam tu. Okey, yang keempat iaitu mencintai Rasulullah. Kita cinta pada Rasulullah. Apa-apa kita letak Rasulullah yang pertama. Barulah kita sayang pada diri kita, keluarga kita. Kita kena sayang Rasulullah yang pertama. Beramal dengan ajaran dan sunnah Rasulullah. Itu penting. Nabi ajar kita beramal dan kita buat. Beramal, kita buat apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bukti kita beriman pada Rasulullah. Nabi ajar kita cara makan. Paling mudah cara makan dimulai dengan baca doa. Kemudian diakhirkan dengan baca doa juga alhamdulillah. Untuk menunjukkan kita ni ikut apa yang Nabi ajar kepada kita. Dan kita selalu memperbanyakkan solawat kepada Rasulullah. Itu tanda cinta tu, kita berselawat. Kita berselawat kepada Rasulullah. Banyak selawat yang kita boleh. Yang paling mudah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ulang-ulang setiap kali kita sembahyang, lepas habis sembahyang kita ulang. Paling nak ringkas sambil-sambil pergi ke sekolah naik basikal, selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh. Kalau kita tengok dalam YouTube, banyak orang berselawat lah. Banyak orang berselawat. Ada satu yang saya tengok tu, video tu okey juga selawatnya, macam-macam lah. Kamu boleh tengok, layari sendirilah di YouTube. Okey, yang kelima, menjaga masa. Tidak membuang masa dengan perkara yang sia-sia. Bila kita beriman kepada Rasul, kita akan jaga masa kita. Jadi setiap hari kita tidak akan membazir masa kita dengan benda perkara yang tidak berfaedah. Kita ada je masa ruang, kita penuhi dengan benda yang berfaedah. Itu yang Nabi ajar kita. Okay, yang terakhir, yang keenam, berdakwah kepada orang lain. Bila kita sayang pada Nabi, kita beriman, kita akan ambil tugas Nabi tadi, iaitu menyampaikan benda yang baik kepada orang lain. Kita sampaikan kebaikan, seperti mana Nabi ajar supaya kita kepada umatnya supaya beriman kepada Allah, kembali kepada mengesakan Allah. Itu tugas-tugasnya. Walaupun memang berat, tugas itu bukan senang, bukan senang, berat, tapi kita kena sabar. Okey, alhamdulillah, itulah perkongsian Ustaz untuk tajuk kali ini. Moga-moga kamu dapat menghayati, dapat faham, hayati, dan yang paling penting kamu kena beramal, kena amal dalam kehidupan kamu. Moga-moga memberi manfaat kepada kamu dan Ustaz juga. Okey, untuk jangan lupa untuk dapatkan lebih banyak lagi bahan-bahan perkongsian Ustaz, kamu boleh pergi layari my channel YouTube Ustaz channel. Kamu type Amal Khairul, di sana Ustaz kongsi macam-macam lah tutorial, ada video dan sebagainya lah. Dan jangan lupa bagilah support moral kepada Ustaz daripada kalian lah, penting supaya channel Ustaz dapat lebih maju dengan cara like, komen dan subscribe. Okey, jutaan terima kasih kepada murid-murid Ustaz dan kepada yang lain lah. Okey, dengan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.